kehendak, kemahuan. Ia tidak terjadi secara tidak sengaja. Alam ini. Semakin alam yang kita teliti itu semakin halus, semakin rumit kejadiannya, semakin kompleks, semakin ia membuktikan dan menegaskan bahawa yang menciptanya ialah zat yang mempunyai kehendak, yaitu zat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama membuat contoh. Sekiranya dibawa kepada kita bekas yang mengandungi jarum. Jarum ini halus. Lalu kita dapati jarum itu tersusun dengan begitu kemas. Satu jarum dimasukkan ke lubang jarum yang lain. Satu jarum lagi ke lubang jarum yang lain. Jadi kalau satu jarum dimasukkan ke lubang jarum yang satu lagi, lalu kita tanya, siapa yang memasukkan jarum ini ke lubang jarum yang satu itu? Lantas dijawab dengan dua jawapan. Satu menjawab, oh, kebetulan ketika anak kecil itu membawa bekas ini, tiba-tiba didapati jarum itu dimasukkan ke dalam lubang jarum yang satu lagi. Ini satu jawapan. Kebetulan. Kemudian jawapan yang kedua, tidak. Ayahnya yang mengambil jarum itu dan memasukkannya ke dalam jarum yang satu lagi. Jadi ada dua jawapan. Satu jawapan kebetulan kanak-kanak itu bawa bekas dan bawa keluar jarum, sudah ada dalam keadaan tersebut. Satu jawapan lagi, ianya disusun oleh ayahnya. Jadi memanglah jawapan yang kedua itu lebih sesuai dengan akal, kerana macam mana budak kecil boleh memasukkan jarum ke dalam lubang jarum? Budak kecil yang tak berakal, budak kecil yang baru lahir, budak kecil yang tak reti lagi nak memegang jarum. Tiba-tiba dia bawa bekas yang jarumnya sudah dimasuk ke dalam jarum, lubang jarum satu lagi. Maka sudah tentulah pada ketika itu, jawapan yang kedua itu lebih diterima akal. Namun kemungkinan jarum itu dimasuk ke dalam lubang secara tak sengaja, secara kebetulan, kemungkinan itu masih ada. Tidak begitu? Masih terfikir dalam fikiran kita, boleh jadi juga. Boleh jadi. Budak tu bukan dia yang masukkan, tapi kebetulan. Agak jalan-jalan, tiba-tiba jarum tu masuk ke dalam lubang satu lagi. Boleh jadi. Tapi boleh jadi ini akan semakin berkurangan mempengaruhi jalan fikir kita apabila jarum yang satu lagi masuk pula di dalam jarum yang ketiga, lubang jarum yang ketiga. Maka boleh jadi itu semakin berkurangan. Takkanlah kebetulan sampai 3 jarum. Dan semakin berkurangan apabila masuk pula kepada jarum yang seterusnya. Apabila terdapat 10 jarum, semuanya hujung jarum itu